Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puteri Nafika binti Burhanuddin daripada kelas BA 244 1A. Pembentangan subjek ini adalah subjek CTU 552 iaitu falsafah dan isu semasa. Hari ini saya ingin membentangkan daripada subtopik metafizik iaitu konsep syaitan, dan grup saya iaitu grup 4 telah memilih konsep syaitan dalam tamadun Cina sebagai subjek untuk dikaji. Mula-mula sekali saya akan terangkan tentang konsep syaitan dalam tamadun Cina. Selepas itu saya akan sambung dengan ulasan buku yang saya telah kaji, seterusnya dengan syaitan yang saya telah kaji dalam ulasan buku tersebut yang telah dibahagikan kepada 8 topik, iaitu apakah itu marah, konsep marah, asal-usul marah, tugas marah, matlamat dan peranan marah, sifat marah, kesan terhadap bangsa, cara menghindarkan marah. Kubah Cina secara beransur-ansur menjadi sangat beraneka ragam sehingga hampir tidak ada makhluk atau benda yang tidak atau belum pernah ada yang disembelih atau disembah. Oleh kerana terdapat orang-orang baik dan jahat di dunia ini, maka ada dewa-dewa dan syaitan di alam lain. Kita didapati politisme hanya dibatasi oleh polidemonisme. Syaitan secara umumnya di tamadun Cina kebanyakannya adalah suatu unsur jahat yang membawa karma jahat. Syaitan kebiasaannya akan dikaitkan dengan agama. Menurut E.T.C. Warner, di Cina mempunyai penyembahan universal nenek moyang yang merupakan agama negara, biasanya dikenali sebagai Confucianisme, dan di samping itu kita mempunyai dewa-dewa agama tertentu iaitu Buddhisme dan Taoisme. Dalam kajian ini kami akan memfokuskan pengkajian konsep syaitan di tamadun Cina mengikut agama Buddha sahaja. Dalam tamadun Cina, fahaman Buddhism menjelaskan syaitan bermaksud sifat atau seseorang yang menjadi penghalang terhadap sifat semula jadi Buddha, iaitu sifat asas manusia yang menyedari akan kebenaran. Terdapat dua jenis syaitan, iaitu syaitan dalaman dan syaitan luaran. Syaitan dalaman ialah syaitan yang dicipta oleh akal fikiran seseorang dan jumlah lebih besar serta sukar untuk dibuang, manakala syaitan luaran pula syaitan yang berbentuk-bentuk dan bilangan tidak dapat dikira, termasuklah makhluk jahat ataupun halusinasi, penyakit dan kematian, kemarahan serta khayalan yang mengganggu atau merosakkan akal fikiran yang sihat. Ciri-ciri yang ada pada syaitan menggambarkan rupa mereka yang mengerikan dan ia menjadi kegerungan dan ketakutan penganut agama Buddha, khususnya dengan kewujudan Ashura, Mara dan Kishimoji sebagai salah satu syaitan yang paling bahaya. Setiap syaitan yang wujud dalam agama Buddha mempunyai ciri-ciri atau ikon yang berbeza berdasarkan penemuan ukiran seni dan lukisan gambar. Kewujudan syaitan ternyata memberi kesan terhadap pemikiran mereka dalam menjalani kehidupan seharian. Terdapat berbagai sifat-sifat unik yang ada pada syaitan mengikut fahaman Buddhism. Sifat syaitan yang boleh berubah-ubah kepada berbagai bentuk memudahkan kerja mereka dalam mendorong manusia ke jalan yang membawa kerosakan dan sesat. Terdapat juga sifat yang lain yang ada pada mereka, contohnya Hariti menculik budak-budak untuk memberi makan kepada anak-anaknya. Semua sifat tersebut menjadi titik tolak penganut agama Buddha dalam membuat keputusan terhadap sesuatu perbuatan dan amalan agama agar dijauhkan sifat-sifat buruk akibat pengaruh yang dibawa oleh syaitan. Perumpamaan syaitan dalam sutra Buddha menceritakan kisah yang menarik dengan mesej moral yang kuat. Kisah yang terdapat pada setiap syaitan mengikut kepercayaan penganut Buddha melalui penemuan inskripsi dan teks dalam kitab sutra menjadi pengajaran dan tauladan kepada mereka.
Moral atau pengajaran daripada kisah syaitan tersebut sesuai diterap kepada berbagai-bagai jenis sikap manusia agar kesilapan lepas tidak akan berulang kembali kerana menyedari kesan buruknya pada manusia. Syaitan yang saya telah kaji ialah marah. Saya telah memilih untuk mengkaji tentang marah kerana saya telah membuat satu ulasan buku yang bertajuk Buddha, A Story of Alignment karya Deepak Chopra. Buku ini menceritakan tentang kisah hidup seorang putera muda yang tidak mahukan tahtanya terperangkap dalam kerajaan bapanya dan menginginkan dunia luar. Dikhianati oleh saudaranya, Siddhartha meninggalkan istana dan gelaran putera. Bersemuka dengan iblis-iblis, dia menjadi sami dan melalui perjalanan dan memulai puasa rohani yang membawanya ke ambang kematian. Akhirnya menyedari ketidakmampuannya untuk menaklukkan badan dan fikirannya hanya dengan kehendak, Siddhartha mengatasi kesakitan fizikalnya dan mencapai pencerahan. Walaupun kita mengenal Buddha hari ini sebagai ikon kedamaian dan ketenangan, kisah hidupnya adalah pergolakan yang penuh dengan cinta dan gairah, pembunuhan dan kehilangan, perjuangan dan penyerahan. Hanya terdapat beberapa insiden saja penulis telah menyebut tentang entiti Mara di dalam buku ini. Mara adalah sesuatu lambang kejahatan, simbol negatif yang merupakan sebahagian daripada hidup kita, iaitu perkara yang semula jadi. Penganut Buddha moden mempercayai mara sebagai fenomena psikologi yang mesti diatasi oleh Buddha untuk membina karma yang baik dan mencapai pencerahan. Sesungguhnya ketika anda berusaha menyelami keadaan meditasi, mungkin terasa seperti anda sedang memerangi sekumpulan iblis atau syaitan di sepanjang jalan. Menurut penulis, godaan mara adalah jelmaan yang menghalang Buddha daripada mendapatkan pencerahan sebagai siksaan mental, konflik dan kesukaran yang ditimpa oleh Buddha, serta pengikut-pengikutnya yang mungkin gambaran itu berasal dari ungkapan puisi Buddha sendiri. Terdapat banyak makhluk gaib dalam agama Buddha, tapi di antaranya Mara ini unik. Mara adalah syaitan versi Buddha yang merupakan suatu kepribadian mitos dari semua yang mengalihkan perhatian kita dari jalan pencerahan, termasuk keinginan dan ketakutan. Dia adalah satu makhluk bukan manusia yang awal yang muncul dalam kitab suci Buddha. Dia adalah iblis yang selalu disebut sebagai dewa kematian, dewa keinginan atau dewa cinta yang berperanan dalam banyak kisah Buddha dan sami-sami. Mara adalah jelmaan yang muncul dalam kitab suci Buddha yang didedikasikan untuk merakam sifat manipulasinya. Hampir semua penganut agama mengetahui serangan penggoda yang paling terkenal yang dilancarkan terhadap Siddhartha, iaitu Buddha, ketika dia sedang mencapai pencerahan. Terdapat 4 bentuk mara, iaitu klesa mara, mara sebagai perwujudan dari semua emosi yang tidak terlatih seperti ketamakan, kebencian dan khayalan. Mritu mara, mara sebagai kematian. Skanda mara, mara sebagai metafora untuk keseluruhan kewujudan yang terkondisi. Dan Deva Putra Mara, dewa alam sensual yang berusaha untuk mencegah Gautama Buddha mencapai pembebasan dari kitaran kelahiran semula pada malam pencerahan Buddha. Mara juga didasarkan pada iblis kekeringan mitologi Veda yang bernama Namuci. Walaupun Namuci awalnya muncul dalam kanon Pali sebagai dirinya sendiri, dia berubah dalam teks awal Buddha agar sama dengan Mara, iaitu dewa kematian.
Dalam demonologi Buddha, entiti Namuci dengan kaitannya dengan pemusuhan yang menangani kematian sebagai akibat kemarau diambil dan digunakan untuk membangunkan simbol Mara. Dia ialah Namuci mengancam kesejahteraan umat manusia. Mara mengancam bukan dengan menahan hujan bermusim tapi dengan menahan atau mengaburkan pengetahuan tentang kebenaran. Dalam agama Buddha, Mara adalah tuan kepada musibah, dosa, kemusnahan dan kematian. Mara adalah pemerintah keinginan dan kematian, kedua-dua kejahatan yang merantai manusia ke roda kelahiran semula yang tidak berkesudahan. Mara menghidupkan semula manusia, membimbing mereka ke arah keinginan yang sensual. Sekali manusia berada dalam perhambaannya, Mara bebas untuk memusnahkannya. Mara juga ditafsirkan sebagai metafora untuk samsara, iaitu kitaran kematian dan kelahiran semula yang cuba dilarikan oleh umat Buddha. Mara yang dianggap sebagai dewa keinginan dan cinta serta dewa kematian, dia mencipta dan menghancurkan hidup berulang-ulang sehingga menciptakan samsara. Ketika Buddha mengalahkan Mara dan ketika dia mendesak pengikutnya untuk menentang Mara, dia sebenarnya mungkin memanggil mereka untuk melarikan diri dari samsara. Oleh itu, kebanyakan penganut agama Buddha sekarang mempercayai Mara iaitu samsara yang perlu mereka perangi. Lukisan kuno menunjukkan Mara sebagai makhluk bertubuh gemuk dengan kulit berwarna biru hijau atau merah. Seperti kebanyakan dewa murka dalam agama Buddha, dia biasanya mempunyai 3 mata dan mungkin mempunyai 6 lengan. Mahkota tengkorak manusia mengelilingi kepalanya dan dia sering dilihat menunggang gajah atau bersama ular. Mungkin tidak pernah ada syaitan bertubuh gemuk dengan kulit berwarna biru, hijau atau merah yang bermata 3, 6 lengan yang menunggang seekor gajah melalui kawasan pedalaman yang damai dan meninggalkan karma buruk. Tetapi itu tidak bermakna Mara tidak wujud. Kerana merujuk Profesor Geller, adat kebiasaan budaya yang mendalam mungkin mendorong umat Buddha awal untuk antropomorfisasikan Mara kerana lebih mudah bagi mereka untuk merasionalisasikan kekuasaan Mara sebagai kekuatan dewa yang berleluasa daripada fenomena psikologi. Banyak pengkaji Buddha membayangkan bahawa rujukan Buddha atas Mara hanyalah kiasan semata-mata, tetapi teks Buddha tak semestinya menyiratkan sebaliknya. Di sesetengah negara, penghormatan terhadap roh-roh baik, menenangkan roh-roh yang jahat dan medium perundingan adalah ciri-ciri amalan Buddha. Oleh itu, cara yang terbaik untuk mengelakkan daripada kita terhanyut ke dalam alam keinginan, kita haruslah mengawal sifat atau perkara yang negatif dengan menyelami keadaan meditasi. Cara yang baik untuk menghindari perkara-perkara yang negatif tersebut adalah dengan belajar untuk hidup bersederhana serta selalu memikirkan kesan daripada sesuatu perbuatan. Bersyukur dengan apa yang diberikan dan mengelakkan diri dari menginginkan apa yang bukan hak kita. Sekian saja daripada saya. Saya ingin memohon maaf atas video yang saya telah edit secara amateur ini dan saya harap tidak dikecam. Jika terdapat sebarang pertanyaan, sila komen di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum.